nilai mengapa kita kena puasa. Kenapa kita kena puasa? Antara lain, kadang-kadang bila tanya mak-mak ni, walaupun mak ada sekolah takyah, kadang anak tanya, mama, tak padan dengan sekolah agama, mama, menyapak aku. Jadi bila dia kata, kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Kan? Apa jawapan you all bagi ke anak? Saya cakap sikit. Apa jawapan? Antaranya, dah sampai bulan Ramadan, puasa je lah. Macam tu. Kadang malas mak tu nak menjawab ni. Kan? Ada kadang tanya, mak kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Yang mak ni geram aja, tak boleh kena tanya. Engkau ni Islam ke tidak? Kau Islam, puasa lah. Tu kan, tu. Mak ni pun. Budak tu pun tak minta jadi Islam daripada kecil kan. Kan, kan? Kita ni nak mengislamkan anak kita ni lain tau. Lain. Kan? Ataupun seorang, mak, kenapa kita kena puasa? Kalau boleh puasa tu, puasa je lah. Kau jangan tanya. Tu paling teruk lah tu. Puasa je. Mak kau dia pun tak tahu kenapa puasa. Kau tak tanya lah. Kan paling teruk lah tu kan. Tapi paling baik sekali, mengapa kita kena puasa? Kita kena puasa sebab Allah suruh kita. Masa bila? Anak tanya. Masa bila Allah suruh? Dia kata. Kau ni kau kalau tak tanya tak boleh ya. Kata. Ini pun satu soalan. Kenapa? Masa bila Allah suruh? Dah lama dah. Mana mama tahu? Kau tengok dalam Quran tu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Nampak macam tu lah jawapan sekolah agama. Kan? Kau tengok dalam tu. Mama dah lama tahu dah. Daripada kecil lagi. Waktu mama sekolah dulu, mama memang tahu dah. Saya teringat anak saya. Dalam ramai-ramai anak saya tanya siapa nak masuk sekolah rendah agama tu kan. Siapa nak masuk sekolah tahfiz ni. Yang anak saya nombor 3 tu lah. Dia angkat tangan. Bukan anak isteri nombor 3 tau. Anak nombor 3. Sebelum kau palsukan kenyataan aku kena perjelaskan. Macam tu. Anak yang nombor 3. So dia pun angkat tangan. Alang, kau betul nak sekolah agama ni lah? Betul. Dia pun masuk asrama. Tapi dia masuk asrama, setiap minggu dia boleh balik. Kan? Setiap minggu dia boleh balik. Yang paling kelakar tu, baru seminggu dia pergi tau. Baru seminggu dia masuk sekolah tu. Bila dia balik je, Bah, dia kata. Abah tahu tak, Bah? Kiamat tak lama lagi tau, dia kata. Itu baru seminggu tu. Kan? Dahsyat betul masuk sekolah tahfiz kan. Jadi saya pun melayan anak saya. Saya pun kata nasib baik kau cakap kau tidak. Abah memang tak tahu kiamat tak lama lagi. Macam itulah nak layan anak kita kan. Jadi maknanya nak bagi tahu kita ni, anak-anak ni memang macam tu. Dia excited. Jadi kita betul kena bagi benda-benda yang baik. Ini masalahnya. Ayah tu pula kadang-kadang. Ni ayah tu perangai juga. Macam dengar berita orang meninggal kalau dengar puasa ni. Aduh, pening bala. Yang ayahnya. Besok kita dah tak boleh makan lagi, dah siang tau. Allah, bapak pula punya perangai. Cubalah bagi semangat sikit anak tu. Puasa, nak buat macam mana? Malam baru boleh makan. Jangan negatif. Cakap ke anak kita. Nak, besok dah puasa tau. Alhamdulillah. Kita dapat peluang untuk beribadah. Pahala banyak sangat Allah nak bagi kat kita. Macam tu cakap. Jadi sebenarnya dalam puasa ni kalau bolehlah saya kongsikan lagi. Kita semua dah tahu dah kelebihan-kelebihan puasa. Tapi antara yang paling penting sekali adalah puasa ini untuk melawan hawa nafsu. Kedua, untuk meletakkan kita menyedari bagaimanakah keadaan orang yang susah. Macam mana orang yang lapar. Macam mana orang yang tidak mempunyai apa-apa. Orang macam kita kan. Orang yang susah ni, soalan dia tak sama macam kita. Orang susah, soalannya apa kita nak makan. Kan? Orang macam kita, kat mana kita nak makan? Kan beza. Orang politik, siapa kita nak makan. Tapi bukan tu lah kita nak cerita. Tapi tak, kita cerita nombor 1, nombor 2 je. Nombor 1, nombor 2 je. Nombor 3 tu abaikan. Saya terlepas tu. Kan? Jadi, apa kita nak makan? Dengan kat mana kita nak makan. Walaupun kita taklah kaya sangat. Tapi kalau kita boleh cakap, bang nak makan kat mana ni? Malam ni pasal malam mana nak pergi ni? Kira besok kita masih masuk kategori okey lah. Tentu. Taklah teruk sangat. Jadi inilah keadaan dia. Inilah keadaan dia. Jadi apa-apa pun saya nak share jugalah dalam masa yang sebenarnya aku ni kena ceramah berapa lama ni? Lama sangat ke? Tak adalah.
Boleh lah, nak lama pun tak ada masalah. Kita letak tu, kita Tak pinang ada, tu saya 1/2 jam. saya ada seorang ustazah lah tunggu saya kat belakang tu satu hari. Saya Garang dia juga dia lah dia ustazah tu. dia dah mula sound saya dah. Lama lagi ke? Dia katakan okey. Kan, jadi tak macam ni. Maknanya macam ni. Kalau kita tengok, saya nak share satu benda penting lah tentang kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah. Kita ni yang kita paling bimbangkan ni. Kita dengar kan, kita pernah dengar Nabi sebut kan macam mana dalam satu hadis. Nabi naik ke mimbar, kemudian Nabi sebut amin, amin, amin. Semua tahu kan yang Nabi amin 3 kali tu. Dan salah satu daripada doa yang bila sahabat tanya, kenapa kau mengaminkan? Aku tak nampak pun ada orang yang berdoa. Sungguhnya aku mendengar Jibril berdoa dan aku mengaminkannya. 3 doa Jibril. Salah satu doa tu, celakalah kehidupan. Celakalah orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Itu kita tahu kan. Jadi bayangkanlah Ramadan ni berlalu, bukan kata dosa tak diampunkan, memang apa benda yang kau buat pun tak ada poin. Jadi itu sebabnya kita kena kejar kesempurnaan ibadah. Tak ada manusia sempurna, tapi kita kena menyempurnakannya. Berusaha untuk menyempurnakannya. Kau tahu kau tak lawa, tapi kau berusaha nak melawakan diri kau untuk suami macam tu. Suami tahu muka dia tak boleh belah, tapi dia berusaha untuk handsomekan diri dia untuk isteri dia. Contohlah. Kan? Benda boleh adjust. Kena krim dia, contohnya, handsome lah dia. Abang ni bila saya tengok handsome pula kan. Walaupun dah bertahun kahwin. Masa mula kahwin tu saya macam menyesal jugalah. Tapi tengok ni makin lama makin handsome lah. Bertuah saya. Abang saja sorok-sorok kan. Abang kat apa tak nak riak. Cik ayat macam tu lah kan. Jadi makna kata dalam hal ini. Kesempurnaan ibadah ni saya bagi. Semua kena ingat ni. Ada 4. Ada 4 perkara dalam mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama. Mestilah dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut aja. Kena ingat tu. Cantik pulau pantainya landai. Tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kain songket benang sutera lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sedikit menjadi terang. Ingat tu. Ya. Jadi dalam hal ini dah lah tu Laila, kau jangan nak terolak Laila, banyak cerita kau. Jadi kalau kita tengok dalam hal ini kan pentingnya ilmu. Kalau tak tahu tanya. Kadang-kadang ada orang tu dengan bangga tau, dengan bangga. Tu sebab saya kata dia kena belajar. Perasan tak ada kadang kawan kita. Dia boleh cakap I memang tak sahur tapi I okey je puasa. Kadang ada cakap macam tu. Kalau dia cakap depan saya, aku memang tak sahur tapi aku okey je puasa tak sahur. Ni bukan masalah kau okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh, faham? Macam tu cakap dia. Nabi cakap, Nabi dalam banyak hadis Nabi sebut, jangan tinggalkan sahur. Pada dalam sahur tu, makanan sahur tu ada keberkatan dia. Tu sebab sahur kau makan banyak-banyak. Makan banyak sebab banyak kau makan lagi banyak keberkatannya. Orang yang ada ilmu aja macam tu. Betul tak? Sebab makan sahur makanan yang barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang yang bersahur. Main-main ke? Kan? Jadi maknanya kalau orang tak ada ilmu, dia akan cakap lah. Tu belum cerita lagi. Ada orang cakap, saya tak biasa sangat makan buah tamar ni. Kau pijaan, geram aku dengar ni. Kan, buah tamar. Suruh telan. Mentah darah pun payah apa masalah kau. Bukannya buah tamar tu tawar ke apa. Kau sadap buah tamar tu. Kan, kau beli buah kurma yang Samsul Debat jual tu. Ada yang Safawi, ada Mariami dan juga ada kurma Ajwa Alia. Ni bukan promote, lebih kurang. Kan? Tak. Sebab kurma Ajwa Alia Samsul Debat jual tu, dia adalah merupakan tuayan yang terkini. Ya Allahu Akbar, sadap Tapi kalau kau selalu beli tu, memang boleh botak kepala ni. Bukan sebab dia rasa dia, harga dia mahal. Aku sendiri pun tak beli. Aku jual aja. Orang suruh jual, aku jualkan lah. Kan? Macam tu lah. Bukan sebab rasa tau. Rasa dia okey. Cuma dia mahal je. Kan tu.
Tak adalah. Tapi makna kata kadang-kadang ada orang macam tu. Lepas tu ada orang tu pula pergi dari segi adab kadang-kadang tak jaga. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Apa maksud adab? Contoh dalam tarawih. Ramai orang pergi sembahyang tarawih. Aku tak main lah sembahyang kat surau taman kita ni. Aku sembahyang kat masjid negeri. Dia pakai imam Arab Saudi tu. Dia kata. Dia pakai imam Yaman lah. Dia pakai imam Nia lah. Buat 20 tu. Tapi berapa ramai orang buat 20? Berapa ramai orang buat 20? Tapi lepas 8 rakaat diwitir sendiri kat belakang. Berapa ramai? Adab ikut imam ni kena ikut daripada mula sampai habis ni saya. Kau nak mengikut imam, ikutlah. Tapi janganlah ikut separuh. Untuk dari segi adab dia, macam tu dia. Okay. Tu pertama ilmu. Kena belajar. Banyak perkara. Malam kita ada satu malam yang sangat istimewa. Malam sangat istimewa pada bulan Ramadan. Iaitu malam 7 likur dia tu. Dia kata malam 7 likur. Nak? Orang yang main ikut-ikut, dia tak belajar, dia akan tetap sambut malam 7 likur tu. Tak adalah masalah kau nak pasang pelita. Ada orang tu cakap, kau pasang pelita weh malam 7 likur. Biar malaikat nampak rumah kau, dia kata. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Kan? Malaikat tu tahu rumah orang beribadah tu. Yang kita kena kerja malam Al-Qadar. Kan? Tapi macam mana kita nak tahu, Ustaz? Kau tak payah sibuk nak tahu bila. Kau beribadah je 10 malam terakhir tu. Takkan satu malam pun tak kena. Kau bersedekah je 10 malam terakhir. Jadi itu cara orang yang ada ilmu. Pertama. Yang kedua, mesti ikhlas dalam beribadah. Bukannya sebab-sebab terpaksa. Bukannya sebab macam, dah mak kau suruh kau pergilah. Jangan macam tu. Ya, mesti ikhlas. Yang ketiga, mesti, ini penting. Nombor 3 ni penting. Nak capai kesempurnaan ibadah ni. Apa dia yang ketiga? Mesti ada kesan. Mesti ada kesan pada tindak tanduk dan perangai. Faham tak? Maknanya, bukannya bertambah buruk akhlak kita. Bukan bertambah teruk perangai kita. Kalaulah kita semayang, tapi masih buat dosa dengan sengaja, maka mana nilai ibadah kita? Kat situ kita boleh ukur dah kesempurnaan ibadah kita. Kau tengoklah tu, kau tengok tu. Tu. Bu balik umrah tu. Mengumpat bukan main lagi. Jadi orang cakap apa? Orang akan nampak. Jadi bukanlah kata, memang, cik lepas tu adalah ayat, penilaian manusia tidak penting. Ustaz tu. Yang penting tak, itu aku bagi tahu salah satu daripada ukuran yang manusia nampak. Kan? Walaupun kita kena elakkan datangnya fitnah untuk agama kita ni. Kan? Kita sendiri yang buat perangai tu. Pakai tudung labuh, siap bernikab. Hari sedap dia mengumpat ni. Contohlah kan. Jadi makna kata dalam hal ini, pentingnya kita membuat perubahan pada akhlak kita. Perubahan pada perangai kita. Orang kata, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang kita menuntut ilmu. Sebutir pasir menjadi intan. Makna perubahan perangai kita menjadikan kita manusia yang lebih baik. Menjadikan kita manusia yang beriman dan menuju takwa yang kita idam-idamkan. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran itu tadi. Dan yang keempat adalah niat. Mencapai kesempurnaan ibadah ni, niat adalah penting. 3 perkara, satu perkara boleh menjadi ibadah. Terima kasih Karun Nisa di atas kesudian memaparkan poin itu. Sampai blank berlaku terbaca nota tu keluar tu. Jadi tak bila sebut pasal niat bila sebut pasal niat, Nabi ajar kita inna a'malu bin niat, begitu. Dan Nabi kata tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma apa dia? Yang ada cuma niat dan jihad, gitu. Apa maksud niat dan jihad tu? Niat benda baik yang kita nak buat tu dan perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan tu. Itu yang tinggal sekarang. Jadi bila sebut pasal niat ni, kadang-kadang kita terlupa. Ruginya kita buat benda baik tapi kita terlupa letakkan niat. Kita buat benda baik tapi kita tak niat lah.
Aku buat ni tak baru dapat. Mungkin dapat. InsyaAllah Allah Maha Pengasih punya. Mungkin dapat pahala. Tapi tidak sebanyak orang yang meletakkan niat dia. Contoh. Kalau kita tengok dalam kes Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood ni dia. Kita tahu. Katalah Robin Hood dah masuk Islam. Nama dia dah tukar dah. Robin Hood Abdullah. Abdullah. Robin Hood. Dia kita tahu. Dalam movie kita tengok. Dia tolong orang susah. Betul? Dia tolong orang miskin, anak yatim, semua dia tolong. Orang kampung semua dia tolong. Katalah dia niat kerana Allah. Bagus juga. Tapi ada satu lagi elemen. Caranya pun mestilah diizinkan oleh Allah. Masalahnya dia mencuri kepada orang kaya. Maka tak dapat pahala. 3 elemen penting. Iaitu pertama, benda baik. Yang kedua, diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, niat kerana Allah. Ada 3-3 ni, dapatlah pahala ibadah. Ibadah umum yang kita sebutkan. Ibadah khusus kita semua tahulah. Semayang 5 waktu, cara semayang tu macam mana, kaedah, metod dia dah ada. Kita tahu dah. Dia cerita tentang ibadah umum. Contoh, katalah saya dengan Ustaz Nabil yang menguruskan program pada pagi ini, mengasihi Ustaz Nabil. Ustaz Nabil ikut tak program ni pagi ni? Taklah. Tak ada. Dia, contoh saya, Ustaz Nabil dengan suami Ustazah Suzana ni, kami bertiga mewujudkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuala Lumpur. Tapi memang ibu tunggal aja. Ibu tunggal aja. Memang tak tahu, anak yatim semua tak tolong. Memang tolong ibu tunggal. Dan nama persatuan tu, kami bagi nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Macam itulah. Tengah-tengah bagi bantuan tu, tiba-tiba suami Ustazah Suzana ni, dia beritahu, Ustaz Nabil, Samsul Debat, untuk rumah yang last ni, you all tak payah pergi. Ini rumah last ni, I cover. Wah, apa hal? Apa hal suami Ustazah Suzana dia tak bagi kita pergi pula ni? So, kita dah mula dah fikir, ada udang di sebalik ni ke? Rupanya ibu tunggal terakhir ni bukan kaleng-kaleng. Muka dia Alang Maya Karim dengan Fazura. Contoh suami Ustazah ni tak macam ni. Ni contoh je. Jadi makna kata, bukan hanya niat kita kena baik, tapi caranya pun kena baik. Tu kita kena faham. Jadi macam itulah bila kata, tadi ada satu soalan, dia tanyakan, tolong ulas sikit pasal budak-budak puasa. Pasal budak-budak puasa dia kata. Pasal budak-budak puasa. Kenapa pasal budak sekolah puasa? Boleh tak detailkan sikit soalan tu nanti? Okey, Ustaz. Tolong. Ustaz, kan viral kata... Siapa tu? Siapa tu? Tiba-tiba je kau suara. Buka on kamera kau sikit. Alah, view tak cantik lah, Ustaz. View tak cantik. Kau dah tahu nak buat online. Aku ni dalam kereta online. pun aku buat ni. Aku dah tawaf taman perumahan aku ni. Kau tahu? Tu apa dia? Macam tu. Apa dia? Okey. Gini, kan kata budak-budak sekolah rendah kalau boleh jangan suruh puasa. Sebab sekolah lepas tu panas, lepas tu ada yang pengsan. Sila ulas, Ustaz. Dia maknanya memang tu lah perangai mak dia masa sekolah dulu. Cakap macam tu je. Macam tu lah. Macam mana? Macam mana? Apa dia? Tak ada. Apa dia? Salah kata. Tak ada cakap, kalau saya cakap agaknya memang daripada mak bapak dia dulu macam tu katnya. Dia tu. Macam tu je. Boleh puasa tapi tengok umur budak dan tengok kekuatan budak. Kita kenal anak kita. Tapi kita nak pesan kat anak kita, itu sebabnya penting bagi galakkan dan motivasi pada anak-anak kita untuk berpuasa. Jangan kita kata, puasa tak boleh makan tau, lantaklah kau. Kita buat macam tu, memang budak takkan ni. Dan kemudian memang ada kes budak meninggal dunia sebabkan puasa. Sebab puasa memang ada. Saya ingat budak kawan saya masa sekolah rendah tu meninggal sebab disuruh puasa. Anak tu dah cakap, tak tahan lah ni semua. Tak apa, tak tahan, suruh dia buka. Tapi jangan awal-awal lagi dia beritahu, ni panas saya puasa, nanti kau mati pula sekarang. Jangan macam tu. Kita awal-awal lagi kita kena positifkan anak kita, belajar berpuasa. Kita tak nak nanti anak-anak kita ni diajar untuk tak berpuasa, jadi dia akan rasa seolah puasa ni tak ni.
Budak lagi. Kita orang nak kahwin umur 15 tahun gatal pun kita cakap kau ni budak lagi. 15 tahun pun budak lagi. 70 tahun. Kenalah ada training. Ni pandangan saya lah. Jangan dilayan dalam kepala anak kita ni supaya tidak berpuasa. Itu antaranya lah. Ada poin aku nak sebut tadi. Pasal apa tadi ya? Sebelum pasal budak ni. Tadi last dekat niat baik. Macam tu lah. Tak apa. Nantilah. Cara Kalau pun kena ingat-ingat lah. baik. Kalau tak pun dalam kuliah yang akan datang. Macam tu lah. Jadi mana kata dalam hal ini sebenarnya penting kita kena begitu. Sebab gila kadang kita sebut kat anak. Ya tu. Tahu. Yang tu saya ingat lagi tu. Yang tu saya ingat lagi. Saya tak terlupa kan tu. Jadi terima kasih lah. Kalau kita tengok dari segi yang ayat yang tentang anak nak puasa tu betul lah tu. Kadang ada mak ayah yang dia mungkin tahu kekuatan anak dia macam mana. Kalau anak dia tak kuat, anak dia lemah, anak dia rasa sakit, anak dia rasa betul. Jadi kita patut kena kita paksa. Yang paling kita kena didik anak kita ni bab solat. Jangan tinggal solat. Itu penting. Bab solat ni penting. Jangan sampai nanti besok anak kita dia puasa tapi dia tak solat, dia tak mengaji, dia tak buat ibadah lain. Okey? Ada soalan lain? Ada beberapa orang tu kita nampak dia Ada soalan lain? Nuraida Arasid dengan Okay. apa tadi? Nak tanya soalan ke apa? Silakan Aida. Oh, baru penuh lah. Oh, baru tahu. Okay. 300 dekat laptop saya 318. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua Baguslah. Saya sebenarnya minta maaf. Saya sebenarnya baru balik daripada Pulau Pinang. Semalam tadi baru sampai. Lepas tu, memang Ustaz Nabil lah cakap dengan saya. Saya okey. Tapi saya lupa nak ni. Kalau malam tadi diingatkan saya, senang. Pagi ni baru diingatkan. Itu masalahnya. Kalau saya tahu, saya prepare lain kan. Nanti kita buat lagi tau. Ustazah, nanti kita buat lain Boleh beres. Okay. Tak masalah. Nanti Lepas ni 1 jam Ustaz. Apa dia? Kau mentang-mentang Lepas ni pakai 1 uniform, jam. kau bagi arahan aja kau kan. Pakai uniform bagi arahan je kerja kau. Memang pun. Dia lah mastermind-nya tuan. Mastermind apa? ASP. Jadi kita orang kawan-kawan ni bila dah tengok macam ni mestilah kita orang kita usahakan juga, kita cari juga macam mana nak dapat Ustaz Samsul debat. Tak adalah macam tu lah. Tapi okey aku pengisian ni saya bagi yang simple je lah. Sebab saya memang daripada dulu pun kalau saya bagi pengisian ni benda yang senang kita ambil. Bukan yang benda yang berat sangat lah. Boleh Macam terus tu je lah. buat. Sebab kalau kita tengok tentang puasa ni, isu dia terlampau orang cakap alah puasa apa sangat mesti macam tu. Tak, sebenarnya kita kena ingat benda ni reminder, peringatan kepada kita. Kita takwa ni kadang orang cakap tak ambil ingat. Yang bila dia ingat, yang dia fikir sebab banyak hukum-hukum. Banyak hukum dan banyak benda-benda yang kita kena belajar. Kan? Saya ni bukan ustaz baru nak start kan, tapi kita belajar satu-satu. Masuk contoh Rejab kan. Masuk je Rejab. Oh kita puasa. Puasalah berapa banyak hari kita nak puasa. Sebab bila-bila tapi janganlah sampai kita mewajibkan. Kita kena ingat tu je. Masuk Syaban, Nabi kata tak ada lagi dah puasa selepas 15 Syaban. Itu kita kena ada ilmu. Habis tu tak boleh puasa ke Ustaz? Boleh. Ada 2 golongan yang boleh puasa. Siapa dia? Pertama golongan yang berhutang. Orang yang hutang puasa. Bolehlah puasa lagi. Tapi itu pun bukan saja-saja kau tak nak puasa daripada awal kau tak ganti. Lepas tu kau saja je kau simpan dengan pada 15 yang last ni. Kan tak? Dan begitu juga orang yang dah biasa istiqamah puasa sunat Isnin Khamis. Dia tak pernah tinggal sepanjang hidup dia. Jadi disebabkan itu, dia tu dapat keistimewaan boleh untuk terus puasa. Itu pun jangan sampai melibatkan hari tasyrik. Jangan melibatkan hari satu hari sebelum nak puasa. Jangan kau puasa lagi. Sudah. Kena bezakan. Itu dia.
Dan begitu juga masyarakat Arab. Dia sekarang ni tengah beria ni. Rejab, Syakban, Ramadan. Satu lagi kan, ramai orang kita bila masuk je bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syakban wa balighna Ramadan. Kan dia doa kan. Tapi bila masuk Syakban, Allahumma barik lana fi Syakban. Dah buang dah Rejab tu. Doa je lah. Allahumma barik lana fi Rejab wa Syakban wa balighna Ramadan. Berkatilah aku dalam bulan Rejab. Berkatilah aku dalam bulan. Maknanya walaupun Rejab dah berlalu, berkatilah aku ya Allah Rejab yang hari tu. Ha. Ini kau confident ya, Rejab dah habis, tak payah doa lagi dah. Syakban aja. Kan? Tak, itu ilmu tu. Kadang-kadang kita buat ikut logik kita sendiri je. Jangan macam tu. Kan? Lagi satu lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa aja. Doa jamak aja. Saya memang mak saya daripada dulu aja, walaupun kau doa seorang, kau doakan jamak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa aja untuk semua. Kan? Ya Allah, kau maha mampun. Ya Allah, kau maha mampun. Kau suka pada keampunan. Kau ampunilah kami ni. Ya, minta ampun semua. Sebab, melainkan kita confident. Alhamdulillah, semenjak masuk grup ni kan, grup tazkirah yang secara Zoom ni, Alhamdulillah lah. Belum ada dosa lagi dia. Kau confident, kau buat, kau tak payahlah minta ampun. Kan? Kena minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kan? Kita banyak dosa daripada satu waktu ada aja. Ada exam ni Ustaz, tolong doakan berjaya dapat pangkat. Dunia semuanya ni, tak payahlah kan. Tak adalah. Yalah, sahabat baju jaya. Kau pangkat mana lagi kau nak jadi ketua polis negara ke apa? Tak payahlah. Cukuplah tu. Yang ni pun laki kau dah tak tahan dengan kau dah. Kau nak pangkat macam mana lagi? Aduh. Jangan kau suruh laki kau berkawat sudahlah. Ke kanan. Pusing. Basuh baju dengan. Kan, pitam aku kalau dapat bini polis ni gila betul. Agaknya. Aku rasa kalau bini aku polis ni lambat balik, kertas siasatan buka. Agak apa? Kejap kertas siasatan. Pening bela kuih. Aduh, kau tengok tadi dah lah dia mengarahkan kita kan. Sejam Ustaz. Paling kurang sejam. Tembak. Aku tu belum. Itu laki orang tu. Belum laki dia, kau bayangkan tu. Tu laki orang tu buat macam tu. Ini contohnya. Kan? Tak adalah. Gurau Saya main kuat gurau. Jadi insyaAllah. Relax aja. Satu pesanan ayah saya, arwah abah saya, dia cakap apa tau? Bila ambil peksa ni. Jawab elok-elok dia. Dia tak pernah cakap kau jawab betul tau. Dia tak pernah cakap tu. Jawab elok-elok. Maknanya hati-hati. Hati-hati, jangan nak cepat sangat. Dan janganlah lambat sangat. Orang dah habis waktu dah kau tak jawab lagi sebab kau berhati-hati kan. Jadi makna kata teliti-lah. Jangan nak cepat je. Itu antaranya. Jadi mudah-mudahan good luck. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Sebelum nak jawab peksa tu, Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. InsyaAllah Allah mudahkan. Macam tu. Dia saja. Kan? Dia tahu dah nak jawab apa. Kan? Okay. Aku pun tak faham. Kau boleh cakap dengan aku tu, tapi kau menaip kat bawah tu. Aku yelah sama-sama. Aku pun tak tahu. Dia ni orang perempuan ni kadang dia ada split personality. Yang menaip tu orang lain, yang bercakap tu orang lain. Aku rasa macam tu kot agaknya. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Laila nak tanya apa-apa ke Laila? Laila angkat tangan. Ada nak tanya Ustaz. Macam mak mentua saya. Tak sihat ke? Tak, suara pagi maruk Ustaz. Oh ya ke? Janganlah mengaku macam Tuhin baru bangun tu. Jangan. Tak Ustaz. Hari pagi saya baca Yasin tadi. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, macam mak mentua saya dengan pak mentua saya meninggal dalam tahun ni, tahun lepas. Okay. Macam mana puasa tu kita nak ganti tu? Macam mana puasa kita nak ganti? Oh, kita nak gantikan puasa untuk dia? Untuk bayaran ke bayar puasa dia. Kita tahu kalau bayaran macam ni, senang je. Saya minta maaf, saya cakap. Kalau dalam bab ni, memang saya sendiri pun, macam tak adalah satu artis tu dia jumpa saya. Ustaz,
Saya dah tak puasa berapa lama. Dia sendirilah. Dia belum mati lagi. Tapi dia tu. Terlampau banyak nak puasa. Dia saya macam ni lah. Pergi dekat, pergi masa dekat Negeri Sembilan, kena pergi kat Perbadanan Baitul Mal lah. Kalau tempat lain pergi pusat zakat lah. Pergi sana dia akan tolong kirakan. Berapa banyak dia kena bayar. Dan tapi dia kata dia nak bayar sendiri. Dia nak bayar sendiri. Tu maksudnya dia sendiri nak sampaikan. Dia boleh dia kata. Jadi dia bagikan senarai orang-orang susah tu. Senarai-senarai orang susah yang dia boleh bagi, dia pun pergi bagi. Itu antaranya. Yang kedua, kalau nak jadi kita nak puasa tu, masa hari lain kita nak puasa. Kalau kita larat, kita boleh puasa juga. Gantikan untuk dia. Boleh tak? Macam kita qada salat lah, macam tu kan. Jadi macam tu lah antara yang kita boleh buat. Tapi jangan kau ambil sangat jawapan Samsul Debat ni. Kau tanya ustaz-ustaz lain. Macam tu. Yang ni jawapan orang kata lebih kurang orang kata jawapan apa kata macam Imam Malik lah. 10 soalan dia tanya, 8 tak berjawab, 2 je yang dia jawab. Sebab yang 8 tu kena rujuk dulu. Jadi pada saya nak dapat jawapan yang lebih jelas, konteks zakat tu paling clear sebenarnya. Macam saya sendiri pun saya tanya dia orang. Kan kadang kita apa ni kan, cuba tanya dia orang. Okey, Su nak tanya apa Su? Dah left. Lia, nak tanya apa dia? Pada tadi lorak kau baik kau je, kau on mic kan? Kau potong bawang kau apa semua aku pun tak tahu. Langsung tutup mic. Itu dah. Langsung tutup mic. Itu dah. Dia tak perasan dia on mic. Okey, ya Syah. Assalamualaikum Ustaz. Memang tak ada lah soalan last ni. Okey. Apa dia Syah? Apa dia? Nak tanya Ustaz, kita ni kan mak-mak ni hati ni lembut sikit. Anak yang sulung nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita kata puasa, dia orang pun puasa. Dia orang pun nak puasa Ustaz, bukan kita paksa sangat. Habis tu tapi bila anak yang bongsu ni rasa macam sayu pula nak bagi puasa. Kecil lagi lah Ustaz, dalam 7 tahun. Rasa mak dah tua kan, dia rasa macam sayu ni hati. Hati sayu nak bagi anak puasa ni rasa macam. Tapi kakak-kakak dengan abang pula cakap, kenapa kakak dulu boleh, adik tak boleh? Macam mana Ustaz nak bagi hati ni kuat sikit? Kalau nak kuat sikit tunggu dia umur 17 tahun. InsyaAllah kuat sikit. Kita bukan hati anak Ustaz, hati mak. Iyalah, tunggulah. Iyalah, mak dia tunggu anak tu 17 tahun, insyaAllah hati mak dia kuat sikit suruh anak tu puasa. Tak boleh macam tu Ustaz, kejam nonya. Tahu tak apa. Jadi mak dia kata, kau faham tak maksud aku ni kalau aku jawab macam tu lah. Maksud dia macam ni. Faham. Tujuan tu macam saya kata tadi. Tak apa, puasa dulu ikut kemampuan dia. Ikut kemampuan dia puasa. Boleh lagi tak ni? Kita tanya dia. Boleh lagi ni? Okey. Boleh ke tak? Tak boleh. Okey, buka puasa. Okay. Bila 8 tahun, kita dah upkan sikit. Okey, kalau dulu puasa sampai pukul 1, kita cuba puasa sampai pukul 3. Latihan yang paling berkesan tahu tak? Latihan paling berkesan adalah arwah abah saya dulu. Daripada kecil dulu, memang bagi tahu, siapa tak puasa, jangan duduk sekali makan dengan kita orang. Itu paling berkesan sebenarnya. Akhirnya dia sendiri yang nak puasa. Dia akan cuba. Lepas tu dah tak tahan lah. Sikit lagi. Kalau sikit lagi tu dalam pukul 7 suku, tak apa. Kalau pukul 6.30, tak apa. Ini pukul 1, tak tahan. Sikit je lagi. Apa yang sikit lagi? Pukul 1 petang. Kan? Jauh lagi tau. Jangan. Kalau ada anak yang pengsan, lepas tu dia dah dehydrate kan. Jadi tu akhirnya dia meninggal dunia. Dalam ambulan meninggal. Tak sempat sampai hospital. Jangan. Tapi biasanya budak 7 memang tu. 7-8 tahun ni dia tak kuat lagi. Tapi kebiasaannya yang menyebabkan orang kuat puasa ni, jangan cakap dia. Kita yang sekolah takyah ni pun memang rasa macam tak payah puasa. Tak kuat. Tapi nyebabkan kita puasa apa? Semangat kita. Itu sebenarnya. Okey. Terima kasih Syah. Sama. Cuba baca komen tu. Masyarakat ni tu paling efektif sekali. Kan? Sebab dia tak dapat makam sekali. Makam tu lain tau. Makam dengan makan lain. Makam tu kira mati je dah tau. Jangan kau salah taib. Okey. Dah tak ada dah. Okey. Tak ada dah soalan kan? Okey.
kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Okey, minta maaf banyak Yang baik datang dari Allah Ta'ala, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. InsyaAllah, amin. Budak-budak bawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Oh boleh pula kau on kau punya kamera, Lia. Lepas dia ingat kamera kau problem. Macam tu lah kau kan. Buat online aku, kali kena on kamera, baru dia jadi. Tahu? Okey. Jadi itu saja. Okey, terima kasih banyak semua. Memang betul dia tengah masak tadi, Lia. Kau ngaku kan? Astagfirullahaladzim. Betul lah bunyi letup-letup tadi tu, bunyi kau masak punya. Baguslah Ibu Musali. Okay, Ustaz. Jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Good luck Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Keun dengan grup. Good luck Keon. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kakak-kakak Siti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Countdown. Berapa orang yang left? Countdown. 1, 2, 3.